Hanya beberapa jam selepas memberi amaran tentang serangan besar-besaran ke atas Iran, Presiden Trump kini berkata beliau dan Israel telah membatalkannya, mendakwa satu perjanjian penting hampir dicapai. Tetapi sebelum sesiapa mengisytiharkan kemenangan untuk diplomasi, masih ada beberapa persoalan besar yang belum terjawab. Kami ada perkembangan terkini dalam Jerusalem Minute hari ini. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, kita tidur malam tadi dengan laporan yang menunjukkan bahawa Amerika Syarikat mungkin bersama Israel akan menyerang infrastruktur Iran. Kita bangun pagi ini dan nampaknya Presiden Trump telah membatalkan operasi ini yang beliau katakan akan berlaku pada skala yang tidak pernah disaksikan dunia sejak Perang Dunia Kedua. Namun beliau telah memutuskan, Presiden, bahawa beliau akan memberi peluang kepada rundingan. Beliau berkata bahawa Israel turut bersama beliau dalam komitmen itu. Saya rasa kita berada dalam kitaran yang sama berulang-ulang di sini. Anda tahu, Anda sering dengar Presiden sejak gencatan senjata asal diumumkan. Sekarang, sudah beberapa bulan, hanya melihat orang Iran tidak menunaikan tanggung jawab mereka di bawah perjanjian gencatan senjata. Tidak membenarkan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Dan kemudian Presiden Trump kata, baiklah, kali ini kita akan bertindak. Dan kali ini secara besar-besaran. Tetapi kemudian dia hanya bertindak secara terhad. Betul? Hanya untuk tunjukkan yang dia serius, yang dia tidak sepenuhnya takut untuk pengembaraan ketenteraan dan serangan di dalam Iran. Tetapi akhirnya Anda lihat langkahnya sentiasa dapat dibaca dari awal setiap kali. Yaitu dia lebih suka penyelesaian melalui rundingan. Dan kita dah cakap benda ini banyak kali, itu memang pilihan dia untuk dapatkan penyelesaian melalui rundingan. Pada masa yang sama, dia faham satu-satunya cara untuk dapatkan penyelesaian melalui rundingan adalah dengan menunjukkan yang anda sanggup menyerang. Namun, jika anda terus buat perkara ini berulang-ulang kali, orang Iran akan dapat tangkap maksudnya. Dan mereka lebih faham cara guntingan Trump pada ketika ini berbanding Trump faham cara guntingan mereka. Dan mereka mahu terus kekal dalam kitaran ini kerana mereka fikir ia memalukan Presiden. Dan pada tahap yang besar, saya rasa memang betul. Sekarang, adakah itu bermakna Presiden Amerika Syarikat tidak akan hilang sabar pada satu ketika nanti? Saya percaya pada satu ketika nanti, Presiden akan hilang sabar. Yang bermaksud operasi besar-besaran akan dilancarkan semula. Persoalannya adalah masa. Mungkin juga Presiden Trump sedang cuba melengahkan bahawa beliau tidak mahu melakukannya sebelum pilihan raya pertengahan tenggal. Bahawa beliau lebih suka membiarkan corak ini berterusan sehingga pilihan raya pertengahan tenggal selesai. Diharapkan beliau mengekalkan Dewan Perwakilan. Diharapkan beliau turut mengekalkan Senat. Dan pada ketika itu, beliau berkata, baiklah, saya sudah melepasi pilihan raya pertengahan tenggal. Sekarang saya tiada apa-apa yang perlu dirisaukan. Tiada apa-apa yang menghalang saya. Dan sekarang saya akan lakukannya. Saya rasa ada sesuatu lagi yang sedang berlaku di sini juga. Dan ya sangat menarik. Dan saya rasa belum ada sesiapa yang menyatakannya. Tetapi anda lihat bahawa Trump kini telah berada dalam situasi di mana dia cuba menguruskan konflik dengan Iran. Baiklah. Dan dalam banyak cara, apa yang Trump lakukan terhadap Iran adalah selari dengan apa yang Perdana Menteri Netanyahu lakukan di Gaza. Di Lebanon, dengan Houthi, dengan Iran, iaitu menguruskan konflik-konflik ini, betul? Dan orang ramai telah mengkritik Netanyahu sepanjang perang ini, mengatakan anda tahu kenapa anda hanya mahu menguruskan konflik dan bukannya menyerang habis-habisan dengan segala yang anda ada. Sekarang Perdana Menteri Netanyahu mempunyai banyak pertimbangan yang perlu difikirkan sendiri, iaitu bolehkah kita mengekalkan beberapa medan pertempuran pada masa yang sama, betul? Anda lihat bahawa Netanyahu, beliau menghantar IDF ke Gaza untuk satu tempoh. Dan apabila sempadan utara semakin tegang, beliau pada dasarnya menangguhkan front Gaza dan mengetepikannya buat sementara. Sementara itu, beliau mengalihkan tentera IDF ke sempadan utara supaya tidak perlu menghadapi dua front besar serentak. Anda tidak mahu melakukan itu. Selain itu, beliau terpaksa, apa yang kita panggil berjimat dengan persenjataan. Terdapat had kepada bekalan. Dan Netanyahu tidak mahu mendedahkan berapa banyak bekalan yang IDF ada secara terbuka. Tetapi beliau terpaksa bekerjasama dengan pada mulanya pentadbiran Biden yang jauh kurang bersedia membekalkan senjata. Dan kemudian dengan pentadbiran Trump untuk memastikan bahawa pentadbiran itu memberikan Israel senjata yang diperlukan. Jadi ia terus bergerak ke hadapan. Netanyahu membuat keputusan untuk bergerak ke hadapan di pelbagai medan berdasarkan berapa banyak senjata, ofensif dan defensif yang Israel miliki. Jadi Netanyahu menguruskan konflik itu. Dan sekarang Anda lihat Trump melakukan perkara yang sama. Saya rasa ini adalah satu pengesahan besar terhadap cara Netanyahu mengendalikan perang sepanjang 3 tahun lepas. Menurut laporan, Selat Hormuz akan dibuka serta-merta. Dan juga nampaknya terdapat beberapa kemajuan dalam rundingan nuklear.
Tetapi saya ingin bercakap tentang pengurusan konflik ini. Adakah anda fikir oleh itu bahawa Perdana Menteri Israel, beliau mungkin faham berdasarkan dasar-dasarnya sendiri menguruskan keadaan di Gaza dan di Lubnan? Adakah anda fikir beliau faham apa yang sedang dilakukan oleh Presiden? Maksudnya, Israel lebih suka jika Iran, situasi di sana tidak diwariskan kepada generasi seterusnya dan generasi selepas itu. Tidak dinafikan bahawa Israel tidak mahu Iran menjadi ancaman serantau, sebuah keganasan. Kepala rangkaian keganasan di rantau ini. Saya rasa Perdana Menteri akan berharap Presiden Trump dan kita akan bincangkan pertemuan mereka sebentar lagi bahawa beliau mahu Presiden Trump menyelesaikan perkara ini sekali dan untuk selamanya. Dan Iran menjadi seperti, saya tidak pasti, UAE atau salah satu negara lain yang mungkin kita boleh jalinkan hubungan. Bukannya masih kekal, walaupun mereka telah dilemahkan, sebuah kuasa besar serantau dalam keganasan. Saya rasa tiada persoalan bahawa Israel mahu melihat situasi di Iran ini diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Baik, itu memang tidak diragukan lagi. Israel mahu melihat perubahan sepenuhnya dalam rejim tersebut. Mereka mahu Iran menjadi sebuah demokrasi di mana rakyat Iran memilih pemimpin mereka melalui pilihan raya yang bebas dan adil, dengan kepercayaan bahawa rakyat Iran telah menderita di bawah Republik Islam ini sejak tahun 1979. Dan jika diberi pilihan, mereka akan memilih kepimpinan yang tidak mahu membawa Iran ke dalam kancah kebiadaban dan peperangan dengan setiap negara lain di rantau ini. Tetapi sebaliknya, mahu melihat Iran kembali kepada budaya yang membanggakan dan menjadi sebahagian daripada komuniti negara-negara. Itulah yang diinginkan oleh Israel. Dan Perdana Menteri Netanyahu telah sangat jelas mengenainya. Itulah sebabnya serangan pembukaan dalam perang 6 minggu ini yang berlaku pada 28 Februari adalah untuk menghapuskan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Sekarang, Israel pasti berharap, dan saya rasa Presiden Amerika Syarikat juga berharap, bahawa selepas 6 minggu perang, rejim ini akan tumbang. Itulah harapannya. Dan saya percaya laporan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri Netanyahu telah menunjukkan dalam satu mesyuarat sebelum ini kepada Presiden Trump satu pembentangan di mana Netanyahu menilai bahawa rejim ini akan tumbang. Sekarang, rejim ini masih belum tumbang. Dan apa yang berlaku di Iran sangat serupa dengan apa yang berlaku di Gaza. Anda mungkin fikir selepas 2,5 tahun lagi peperangan, bahawa Hamas sudah pasti tumbang sepenuhnya. Tetapi ini adalah organisasi pengganas. Dan organisasi pengganas tidak akan menyerah kalah. mereka akan berjuang hingga ke orang terakhir. Baiklah, jadi selagi masih ada seorang di sana yang boleh mengibarkan bendera keganasan dan berkata, kami masih di sini, mereka masih di sini. Dan Anda mempunyai situasi yang serupa di Iran. Anda telah melalui perang selama 6 minggu di mana Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan telah menyerang 15,000 sasaran. Baiklah, hakikat bahawa Iran masih wujud menunjukkan betapa kukuhnya infrastruktur keganasan itu, betapa kukuhnya pasukan pengawal revolusi Islam, IRGC itu. Selagi Iran mampu membayar gaji ahli-ahli IRGC, mereka akan terus mengganas terhadap orang awam. Sebab itulah sekatan terhadap Iran sangat penting. Itulah sebabnya sekatan ekonomi sangat penting. Kerana Anda perlu melumpuhkan infrastruktur ekonomi rejim ini supaya mereka tidak lagi mampu membayar ahli-ahli IRGC mereka. Trump mendapati ia jauh lebih sukar daripada yang dijangkakan untuk menyingkirkan rejim ini. Tetapi akhirnya, saya rasa selagi Anda melihat corak ini, kitaran yang sama berulang-ulang, di mana Iran memasuki rundingan, berkata, Anda tahu, kami akan berikan semua yang Anda mahu. Anda tahu, Trump berkata, baiklah, akhirnya kita dapat perjanjian. Dan kemudian Iran tiba-tiba berkata, ups, lihat, kami baru saja menyerang kapal yang melalui Selat Hormuz. Ups, kami baru sahaja secara tidak sengaja melancarkan peluru berpandu balistik ke Kuwait atau Jordan atau Emiria Arab Bersatu atau Arab Saudi. Anda akan melihat pelanggaran berterusan seperti ini. Amerika Syarikat melakukan sesuatu yang kecil untuk membalas. Kemudian Anda akan melihat keadaan semakin memuncak sedikit demi sedikit. Kemudian Anda akan melihat Donald Trump melakukan sesuatu yang lebih besar sedikit, seperti yang beliau lakukan selama serangan selama 13 malam berturut-turut, tetapi masih belum menjadi peperangan sepenuhnya. Dan kemudian ancaman, Anda tahu, membuka pintu neraka, menjadikannya seperti Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Ketiga. Kemudian Iran berkata, baiklah, kami akan berunding semula. Menafikan bahawa mereka sedang berunding semula. Mengatakan bahawa Trump yang mahukannya. Dan kemudian, Anda ulangi perkara itu berkali-kali sehingga Presiden Trump kehabisan kesabaran. Ya, saya nampak kita sedang menuju ke arah itu, mungkin sehingga pilihan raya pertengahan penggal, seperti yang Anda katakan. Tetapi jika Anda lihat kembali, 3 atau 4 hari sebelum itu, Presiden Trump sebenarnya berkata, kita akan kalahkan mereka habis-habisan. Itu yang dia katakan. Saya percaya dia mengatakannya secara langsung di televisyen kepada Trey Yingst dari Fox News.
Presiden Trump memberi reaksi terhadap serangan Iran ke atas tentera AS di Jordan malam tadi. Presiden Trump memberitahu Fox News mengenai Iran, kita akan kalahkan mereka habis-habisan. Beliau turut berkata, kita akan serang mereka dengan hebat. Mereka akan menerima pukulan teruk. Dan selepas beliau mengucapkan kata-kata itu, CENTCOM melancarkan serangan berat ke atas berpuluh-puluh sasaran IRGC di dalam Iran. Maksud saya, inilah yang nampaknya sedang berlaku. Saya rasa ia berlaku pada hari Rabu lepas. Selasa atau Rabu, Trump, anda tahu, membuat komen-komen itu secara langsung di TV. Dan sekarang kita berada dalam situasi yang kita hadapi ini. Dan kita juga melihat sesuatu yang baru, yaitu serangan bersama Amerika Syarikat dan Arab Saudi. Kerana Houthi telah menyerang Arab Saudi. Dan Amerika Syarikat dan Arab Saudi dengan betul menganggap Iran bertanggungjawab atas peningkatan itu dan menyerang secara langsung di dalam Iran. Jadi, buat pertama kalinya, Amerika Syarikat mempunyai rakan lain dalam perang ini, iaitu Arab Saudi. Itu bukan Israel. Dan penting untuk dinyatakan sekali lagi bahawa terdapat pencegahan yang telah berjaya diwujudkan oleh Israel. Dan begitulah cara pencegahan diwujudkan apabila anda menunjukkan kekuatan seperti yang ditunjukkan oleh Israel sepanjang perang ini. Melemahkan Hamas, melemahkan Hizbullah, sanggup melanggar amaran yang telah diletakkan oleh komuniti antarabangsa. Terbang seiring selama 6 minggu bersama Amerika Syarikat selepas terbang selama 12 hari setahun sebelumnya. Dan hanya menunjukkan bahawa mereka boleh menyerang mana-mana sasaran yang mereka mahu tanpa kehilangan satu pun pesawat dalam proses itu. Ingat, Israel tidak kehilangan satu pun pesawat dalam 6 minggu peperangan mahupun dalam 12 hari peperangan sebelumnya. Mahupun dalam mana-mana serangan terdahulu ke atas Iran. Jadi Iran tidak mahu berperang dengan Israel pada ketika ini. Mereka tahu bahawa Israel setiap kali Israel bertindak dan Perdana Menteri Netanyahu telah berkata demikian. Beliau berkata, jika kita kembali berperang, kamu tidak akan mendapat apa yang kamu dapat sebelum ini. Kamu akan mendapat jauh lebih banyak secara berlipat ganda. Dan Israel telah menunjukkan bahawa mereka akan melakukan jauh lebih banyak secara berlipat ganda. Jadi anda dapat lihat bahawa Iran sanggup menguji Presiden Amerika Syarikat. Mereka sanggup melancarkan peluru berpandu balistik ke arah, sekali lagi, Kuwait, Emiria Arab Bersatu, Jordan, Qatar, Arab Saudi. Tetapi mereka tidak sanggup menembak ke arah Israel buat masa ini. Mereka mahu Israel tidak terlibat. Sekarang, satu-satunya cara saya fikir Israel akan terlibat semula ialah jika Presiden Trump mahu kembali kepada peperangan sepenuhnya. Dan ketika itu, Israel akan terlibat. Dan Israel sudah bersedia sepenuhnya. Israel sudah bersiap sedia. Dan penilaian di sini di Israel ialah Israel akan bersama Amerika Syarikat pada satu ketika. Dan bahawa Israel juga sudah bersedia pada ketika itu. Bahawa cegah rintang bertukar menjadi perang habis-habisan dan Israel akan menjadi sasaran beberapa peluru berpandu balistik Iran sekali lagi. Tetapi Israel juga gembira untuk tidak campur tangan sambil Presiden Trump memikirkan apa yang beliau mahu lakukan. Dan di atas semua itu, Alex, sebenarnya ada pertemuan bersemuka antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump di Rumah Putih minggu lalu. Tiada sidang media rasmi. Dari apa yang saya faham, Netanyahu masuk melalui pintu sisi untuk tidak menarik perhatian, walaupun pertemuan itu sedang berlangsung. Perdana Menteri Netanyahu berkata bahawa ini adalah salah satu pertemuan terbaik antara kedua-dua pemimpin yang pernah beliau hadiri. Beliau menekankan bahawa hubungan antara kedua-dua negara adalah kukuh. Mari kita dengar komen daripada Perdana Menteri. Itu memang hebat. Itu adalah salah satu pertemuan terbaik yang pernah kami adakan. Dan saya sentiasa, anda tahu, saya sentiasa tidak suka mengecewakan para pengkritik yang cuba mencari, anda tahu, retakan dalam pakatan kita. Dan apa yang mereka temui seperti hari ini ialah tembok granit. Anda tahu, kita tidak mahu melihat rejim fanatik di Teheran memiliki senjata nuklear untuk mengancam setiap rakyat Amerika dan mengancam keamanan dunia serta kewujudan Israel. Jadi kita mempunyai matlamat yang sama dan ia akan dicapai sama ada melalui cara diplomatik atau cara lain. Tetapi kami berdua committed terhadap perkara itu. Jadi Alex, tiada sidang media, tetapi menurut sumber, terdapat beberapa isu. Sudah tentu, Iran menjadi tumpuan. Usaha untuk mencapai perjanjian diplomatik yang mungkin, meningkatkan tekanan ekonomi melalui sekatan dan langkah-langkah lain, serta mengekalkan pilihan ketenteraan jika diplomasi gagal. Saya kadang-kadang rasa seperti Perdana Menteri membesar-besarkan sedikit, yang saya rasa sebenarnya tidak membantu orang ramai memahami betapa seriusnya komen-komen itu. Jadi saya tidak pasti sama ada ini pertemuan terbaik yang pernah mereka adakan. Tetapi anda tahu, apabila bercakap dengan beberapa pegawai kanan, mereka nampaknya berpendapat bahawa pertemuan itu berjalan dengan baik. Dan saya dapati bahawa pertemuan-pertemuan seperti ini memang dapat memperjelaskan pendirian. Sama seperti anda sering dengar tajuk-tajuk akhbar yang menyatakan bahawa terdapat perpecahan besar antara Presiden dan Perdana Menteri.
Perdana Menteri mendapati bahawa adalah berguna untuk bersemuka secara langsung dengan Presiden dan ia memang membantu untuk merapatkan semula sebarang keretakan yang mungkin berlaku dalam hubungan itu. Kebanyakannya kerana media cuba menggambarkan adanya perpecahan di sini. Jadi saya memang fikir ada perbezaan pendapat mengenai dasar. Presiden jelas lebih memilih rundingan. Perdana Menteri Israel tidak segan untuk mengatakan bahawa beliau berpendapat rundingan itu tidak akan berjaya. Dan beliau lebih suka kembali kepada pertempuran penuh terhadap Iran sehingga rejim ini tumbang. Tetapi tiada perbezaan antara kedua-duanya dari segi komunikasi, bermakna Presiden sangat telus tentang apa yang beliau rasa perlu berlaku. Beliau adalah rakan kongsi utama dalam hubungan ini. Dan bahawa Netanyahu juga sangat telus tentang apa yang beliau dan Israel nilai perlu berlaku. Beliau juga sangat telus. Dan kedua-dua mereka berbincang dan kekal sehaluan, walaupun mereka mempunyai kepentingan yang berbeza. Walaupun mereka datang dari sudut pandang yang berbeza, mempunyai pertimbangan yang berbeza. Kedua-dua mereka nampaknya dapat menyelesaikannya dan mencapai persefahaman umum. Saya rasa adalah penting juga bahawa J.D. Vance berada dalam mesyuarat itu. Ia tidak jelas dari awal bahawa Vance akan turut serta. Vance adalah orang yang telah mengambil risiko sebagai individu utama di sebalik rundingan ini. Jadi, anda tidak akan ada dua orang yang berbisik ke telinga Trump pada masa yang berbeza. Semua orang berada dalam bilik yang sama. Netanyahu, Trump, Vance, Rubio, Hegseth, semuanya dalam bilik itu. Dilaporkan bahawa Ron Dermer yang baru-baru ini meletak jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Strategik. Sebelum ini, beliau menguruskan hubungan antara Trump dan Netanyahu. Dan anda tahu, saya bercakap dengan beberapa pegawai kanan Israel sebelum mesyuarat ini. Ia mengatakan bahawa hubungan itu memang agak tegang. Kerana Dermer yang sangat bagus dalam mengekalkan hubungan itu, tidak lagi menguruskan perkara ini sepenuh masa. Tetapi dilaporkan bahawa Dermer berada di Washington semasa mesyuarat itu, walaupun beliau tidak muncul dalam mana-mana gambar yang didedahkan kepada umum. Beliau dilaporkan hadir dalam beberapa mesyuarat tersebut. Jadi saya rasa apabila Netanyahu mengatakan bahawa mesyuarat itu berjalan dengan sangat baik, mereka memang telah mencapai persefahaman. Terdapat satu kefahaman umum antara kedua-dua pihak. Anda tahu apakah bentuk langkah-langkah itu? Dan saya percaya bahawa Israel telah mengemukakan hujah yang kukuh untuk kembali berperang, yang juga termasuk pembentangan risikan sulit yang menunjukkan bagaimana Iran sekali lagi berlumba-lumba untuk cuba memulihkan program nuklear mereka yang saya rasa menjadi ancaman yang lebih besar berbanding sebelum ini. Malah apa sahaja yang mereka ada walaupun sedikit, kini lebih berbahaya berbanding sebelum ini kerana mereka tahu masa mereka terhad sebelum mereka dapat menggunakannya. Dan juga apa sahaja aktiviti yang mereka lakukan untuk memulihkan program peluru berpandu balistik mereka. Selain bertemu dengan Presiden Trump, Perdana Menteri Netanyahu mempunyai jadual yang padat, seperti yang anda sebutkan. Beliau telah mengadakan pertemuan tertutup dengan Pete Hegseth, setiausaha perang, wakil-wakil dari AIPAC, senator, dan pemimpin evangelis. Tetapi, saya ingin memberi tumpuan kepada pertemuan dengan J.D. Vance ini. Nampaknya, mereka telah mengadakan pertemuan empat mata. Saya tidak pasti sama ada terdapat apa-apa maklumat yang didedahkan kepada umum selepas pertemuan itu kepada media atau sebagainya. Jelas sekali, mereka tidak mengadakan sidang media. Tetapi J.D. Vance, saya ingat beliau ada muncul dalam rancangan Joe Rogan beberapa minggu lepas. Beliau ada membuat beberapa, saya akan katakan komen yang merendahkan terhadap, saya akan katakan, hubungan antara AS dan Israel. Adakah kita tahu apa-apa dari pertemuan itu? Dan saya rasa ia sangat signifikan, terutamanya kerana kita kini 2 tahun lagi sebelum pilihan raya seterusnya. Mungkin J.D. Vance akan bertanding sebagai presiden. Maksud saya, apa yang kita tahu dari pertemuan itu dan hubungan pada ketika ini antara Perdana Menteri Negara Israel dan naib Presiden Amerika Syarikat? Seperti yang anda katakan, ia bukan pertemuan umum. Tiada gambar di pertemuan itu seperti mana ada gambar dalam pertemuan, contohnya dengan Hegseth atau dengan senator lain yang Netanyahu temui. Dia juga bertemu dengan senator Tom Cotton. Dia bertemu dengan senator Joe Fetterman dari Pennsylvania. Jadi dilaporkan bahawa terdapat perbincangan dengan naib Presiden J.D. Vance. Dan saya rasa Netanyahu mahu memastikan dengan jelas bahawa apa yang J.D. Vance sindirkan dalam komen-komen itu dalam podcast Joe Rogan, bahawa Israel mengetuai kempen yang dibiayai dengan baik untuk menggagalkan rundingan, itu sebenarnya tidak benar. Sudah tentu, terdapat ramai rakyat Israel yang berpendirian tegas di luar sana yang mengendalikan media sosial mereka sendiri dan terdapat organisasi berita. Maksud saya, JNS ialah sebuah organisasi berita. Kami tidak menerima 1 sen pun daripada pentadbiran Israel. Kami mungkin menentang rundingan itu. Kami berpandukan kenyataan awam yang kami dengar di Israel, penilaian bahawa rundingan itu akan gagal.
Saya rasa atas setiap sebab yang munasabah, rakyat Israel berpendapat bahawa rundingan itu akan gagal. Ia tidak bermakna kerajaan sedang menjalankan usaha untuk cuba menggagalkan rundingan tersebut. Dan bukan itu sahaja, tetapi apabila J.D. Vance berkata perkara seperti itu yang sebenarnya tidak benar, baiklah, apabila J.D. Vance berkata perkara seperti anda tahu, Israel hanyalah salah satu pihak yang cuba mempengaruhi bagaimana kerajaan Amerika berfungsi, sama seperti Qatar atau China yang membelanjakan wang jauh lebih banyak di dalam Amerika Syarikat dengan pengaruh jahat berbanding Israel seperti berkali-kali ganda. Apa yang berlaku ialah ia benar-benar merosakkan hubungan yang telah dibina oleh Israel dengan begitu kukuh bersama komuniti evangelis di Amerika Syarikat. Dan anda juga dapat lihat di sini bahawa sekali lagi Netanyahu telah bertemu dengan pemimpin evangelis seperti yang selalu beliau lakukan dalam lawatan ini. Dan pemimpin evangelis itu sangat menghormati Perdana Menteri Netanyahu dan mereka percaya bahawa Netanyahu sedang melakukan segala yang termampu untuk mengukuhkan kedudukan strategik negara Israel. Yang mereka percaya adalah satu kewajipan agama untuk disokong bahawa sesiapa yang memberkati Israel akan diberkati. Mereka sering mengulanginya dan mereka percaya bahawa Netanyahu telah menjadi sahabat sejati kepada mereka dan mereka adalah sahabat setia kepada negara Israel. Dan komen-komen seperti yang dibuat oleh J.D. Vance kelihatan sangat serupa dengan yang dibuat oleh Tucker Carlson dan Candace Owens serta Alex Jones dan juga Nick Fuentes mengenai pengaruh Israel di Amerika Syarikat. Dan itu adalah satu kempen yang disasarkan. Jadi apabila anda bercakap tentang kempen yang dibiayai dengan baik dan disasarkan, ada media yang memihak kepada kubu yang nampaknya disokong oleh J.D. Vance yang sengaja cuba meretakkan hubungan antara Israel dan asas sokongan evangelis di Amerika Syarikat. Kerana mereka tahu, pihak Qatar dan yang lain tahu bahawa teras sokongan sebenar Israel di Amerika Syarikat ialah penganut Christian Evangelical. Malah jauh lebih ramai berbanding komuniti Yahudi. Dan ia bukan soal Evangelical lebih suka Israel berbanding Yahudi. Ia hanya soal jumlah yang besar, betul? Anda tahu, Israel seperti penyokong Yahudi terhadap Israel yang anda bincangkan adalah 5 juta orang di Amerika Syarikat yang juga kebanyakannya tertumpu di kawasan pengundian Demokrat yang tidak mungkin bertukar pihak. Okey, jadi mereka tidak mempunyai pengaruh politik seperti itu untuk memastikan Dewan Perwakilan dan Senat terus terikat dengan Israel. Yang mampu melakukan perkara itu adalah Christian Evangelical. Kerana anda ada kira-kira 80 juta Christian Evangelical di Amerika Syarikat. Sebuah organisasi, sebagai contoh, seperti Christians United for Israel, yang merupakan salah satu organisasi Kristian pro-Israel terbesar di Amerika Syarikat, mereka mengatakan bahawa mereka mempunyai 14 juta ahli. Saya tidak menilai apa yang dimaksudkan dengan ahli Christians United for Israel. Anda tahu apa maksudnya? Atau sama ada mereka membayar yuran atau apa saja. Saya tidak tahu, tetapi mereka kata mereka ada 14 juta ahli dalam organisasi itu. Itu 3 kali ganda lebih ramai daripada jumlah orang Yahudi di Amerika Syarikat. Betul. Okey, jadi anda tahu, asas sokongan evangelis untuk Israel ini sangat penting. Perdana Menteri Netanyahu telah melakukan banyak perkara sepanjang 20 tahun beliau memegang jawatan untuk membina hubungan itu. Sebenarnya pihak Demokrat, mereka menuduh Netanyahu melemahkan sokongan Demokrat terhadap Israel kerana beliau, entah bagaimana, beralih kepada Christian evangelis. Tetapi saya tidak fikir itu adalah strategi Netanyahu untuk beralih daripada Demokrat kepada evangelis. Israel dan komuniti Yahudi sentiasa berusaha memastikan mereka mendapat sokongan daripada kumpulan Demokrat ini, kumpulan Yahudi liberal dan kumpulan politik untuk Israel. Tetapi apabila sokongan itu semakin berkurangan, Christian evangelis berkata, "Hey, sokongan mereka semakin berkurangan. Sokongan kami tidak berkurangan." Jadi sekarang pihak Qatar dan yang lain, mereka faham bahawa cara untuk melemahkan sokongan terhadap Israel di Amerika Syarikat adalah dengan mengalih sokongan golongan evangelis. Jadi saya pasti bahawa Perdana Menteri Netanyahu telah berbincang dengan J.D. Vance dengan tujuan pertama sekali untuk memperbetulkan rekod. Menyatakan bahawa Israel jelas sekali tidak melaburkan wang untuk cuba melemahkan J.D. Vance. Rundingan itu akan gagal kerana Iran, bukan kerana Israel. Dan yang kedua, betapa bahayanya apabila J.D. Vance membuat kenyataan yang boleh menyokong pihak yang secara aktif cuba melemahkan sokongan evangelis terhadap Israel. Ngomong-ngomong Alex, ini adalah pertemuan ke-8 Perdana Menteri Netanyahu di Rumah Putih. Minggu lepas kita tidak pasti, 7 atau 8. Ini adalah yang ke-8, jauh lebih banyak. 2 kali ganda, kalau tidak 3 kali ganda. Lebih banyak daripada mana-mana pemimpin lain. Dan angka itu sendiri menunjukkan kekuatan hubungan tersebut. Jika Trump sudah bosan dengan Netanyahu, tempat terakhir yang dia mahu jumpa dia adalah di pejabat Oval sekali lagi. Dan pada masa yang sama,
Saya rasa jika Trump cuba menunjukkan kepada pihak Iran bahawa dia benar-benar serius mengenai pilihan ketenteraan jika dia faham perkara itu. Satu-satunya cara anda boleh berunding dengan pihak Iran adalah jika terdapat pilihan ketenteraan yang sangat dipercayai dan berkuasa di atas meja. Jadi, membawa Netanyahu ke Rumah Putih mungkin membuatkan pihak Iran ketakutan kerana anda tahu apa yang Netanyahu mahukan dalam situasi ini. Jadi, hakikat bahawa Trump sanggup menjemputnya dan sebenarnya tidak jelas sama ada Netanyahu akan mendapat pertemuan itu. Dan mungkin ia hanya kerana perkebumian Lindsey Graham dan Netanyahu benar-benar mahu menghormati Lindsey Graham. Lindsey Graham telah ke Israel mungkin lebih kerap daripada mana-mana senator lain yang anda tahu sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini, datang beberapa kali setahun. Seorang sahabat sejati Israel, seorang penentang sejati Republik Islam dan Iran serta program nuklear mereka. Netanyahu mahu mengenang Lindsey Graham di pengebumiannya, tetapi juga takut untuk datang ke Washington jika Trump tidak menawarkan pertemuan dengannya, betul? Kerana itu akan menjadi sesuatu yang memalukan. Dan itu akan memberi isyarat bahawa hubungan itu telah renggang. Tetapi Trump sebenarnya telah menjemput Netanyahu. Dan hakikat bahawa dia menjemput Netanyahu, saya rasa ia menunjukkan kepada pihak Iran dan seluruh rantau bahawa pakatan itu masih kukuh dan ancaman ketenteraan masih boleh dipercayai serta masih menjadi pilihan. Dan itu membantu Trump dalam usahanya untuk berunding dengan pihak Iran. Sekarang, akhirnya, sekali lagi, saya rasa rundingan itu akan terus gagal. Tetapi mungkin, sekali lagi, Trump hanya cuba untuk melengah-lengahkan sekarang dan mungkin mencari jalan untuk melepasi pilihan raya pertengahan penggal sebelum memulakan operasi ketenteraan berskala besar semula. Akan bersambung. Kami sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga di sini. Ya. Dan anda juga perlu melihat kepada pihak Israel. Kerana di satu Anda pihak, tahu- Trump mungkin cuba untuk melepasi pilihan raya pertengahan penggal sebelum dia melakukan apa-apa. Tetapi Netanyahu juga akan menghadapi pilihan raya semula hanya seminggu sebelum pilihan raya pertengahan penggal di Amerika Syarikat. Dan tanda tanya besar tentang apa dasar Israel jika ada orang lain memegang jawatan selain Netanyahu. Kita akan tahu sebentar lagi, tetapi saya ingin teruskan. Selain itu, ada berita besar. Sepanjang hujung minggu, menurut Presiden Trump, Hamas telah bersetuju untuk melucutkan senjata. Menurut Presiden, telah mencapai perjanjian bersejarah untuk perlucutan senjata Hamas sepenuhnya. Ini sebahagian daripada butirannya. Hamas akan menyerahkan senjatanya di bawah pengawasan antarabangsa. Hamas tidak akan mempunyai peranan pemerintahan di Gaza, sebuah pentadbiran Palestin teknokratik yang akan menggantikan Hamas, sebuah pasukan penstabilan antarabangsa akan memantau pelaksanaan. Hamas sudah tentu mengatakan perjanjian ini bersyarat dengan berhujah bahawa Israel mesti menghentikan operasi ketenteraan, berundur dari Gaza sebagai sebahagian daripada proses tersebut. Adakah kita benar-benar fikir Hamas akan melucutkan senjata? Maksud saya, itu adalah sebab mereka ditubuhkan pada asalnya untuk cuba memusnahkan negara Israel melalui cara ketenteraan. Sudah tentu. 7 Oktober. Dan orang kadang-kadang lupa berapa banyak serangan bom berani mati yang dilakukan oleh Hamas pada awal 2000-an. Di Baitul Maqdis, di Netanya, di Tel Aviv. Adakah kita benar-benar fikir Hamas akan melucutkan senjata selepas ini, walaupun Presiden sangat optimis tentang perjanjian ini? Saya rasa sangat penting untuk melihat hantaran media sosial Trump yang dimuat naik oleh Trump. Dan saya rasa Israel tidak semestinya membantah cara hantaran ini dirumuskan. Ia adalah hantaran yang disusun dengan sangat berhati-hati. Anda tahu, jika apa yang Trump tulis di sini benar-benar berlaku, Israel akan berpuas hati dengan itu. Tetapi soalan yang Anda tanya, yaitu soalan yang betul, adalah sama ada Hamas benar-benar akan melucutkan senjata. Dan jawapan kepada soalan itu mungkin tidak. Dan Israel sangat jelas lepas hantaran ini tanpa bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Presiden. Tetapi pada masa yang sama menegaskan bahawa Israel tidak akan berundur walaupun seinci dari wilayah itu. Bukan dari belakang garisan kuning. Dan juga bukan dari wilayah yang mereka kuasai sekarang di hadapan garisan kuning. Sehingga mereka benar-benar melihat Hamas melakukan apa yang mereka katakan. Sekarang, kepentingan Hamas adalah dengan mengatakan bahawa mereka akan melakukan ini. Mereka mengatakan bahawa mereka akan melucutkan senjata dan berharap Presiden Amerika Syarikat mendesak Israel untuk berundur supaya mereka boleh mencetuskan momentum itu supaya bola salji itu bergolek dan menunjukkan kepada rakyat Gaza bahawa mereka berjaya mengurangkan kehadiran Israel di Gaza. Doktrin ketenteraan Israel kini sangat berbeza berbanding sebelum 7 Oktober. Israel tidak akan berundur walau satu langkah pun sehingga mereka melihat bukti yang boleh dipercayai. Dan walaupun apa yang Hamas katakan bahawa mereka telah bersetuju, iaitu untuk perlahan-lahan menyerahkan sebahagian senjata yang mereka miliki.
Baiklah, itu tidak akan memadai bagi Israel. Hamas berkata, baiklah kami akan serahkan sebahagian senjata, tetapi kami tidak mahu menyerahkan senjata berat. Itu pun tidak akan memadai bagi Israel. Dan kami juga melihat satu pengumuman di sini bahawa akan ada sejenis pasukan penstabilan antarabangsa. Jumlah yang saya lihat untuk pasukan itu adalah sekitar 200 orang. Adakah 200 tentera dari komuniti antarabangsa akan mampu menghalang Hamas daripada melakukan apa sahaja yang mereka mahu lakukan? Tidak, itu hanyalah angka simbolik yang hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa anda tahu Trump mendapat kemenangan yang dia mahukan. Tetapi sekali lagi, anda tahu Israel tidak akan berganjak, tidak akan berundur walau seinci pun sehingga Hamas melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan, iaitu melucutkan senjata. Jadi Trump boleh cakap apa sahaja yang dia mahu tentang perkara ini. Boleh cuba tunjuk kepada orang Eropah dan yang lain bahawa dia mendapat komitmen daripada Hamas. Tetapi komitmen daripada Hamas sama seperti komitmen daripada Iran. Anda tahu? Kita lihat. Ia berulang kali. Ia langsung tidak bernilai. Pada masa yang sama, apa yang ia lakukan, dan saya rasa ada manfaat untuk Israel, manfaat diplomatik, yaitu ia mengurangkan tekanan ke atas Israel. Setiap kali Trump berkata, saya yang mengawal Gaza, saya sedang berunding dengan Hamas, saya akan pastikan mereka melucutkan senjata. Apa maksudnya ialah Israel tidak bertanggung jawab untuk memastikan Hamas melucutkan senjata. Israel juga tidak bertanggung jawab atas apa yang telah berlaku, kemusnahan di dalam Gaza. Trump mengambil tanggung jawab itu ke atas dirinya sendiri. Dan itu adalah satu manfaat besar untuk Israel. Jadi anda tahu, ini hanyalah satu proses. Dan sekali lagi, ini adalah sebahagian daripada apa yang kita bincangkan tadi. Menguruskan pepegangan, menguruskan konflik. Anda menguruskannya melalui cara ketenteraan. Anda juga perlu menguruskannya melalui cara diplomatik. Inilah yang sedang dilakukan oleh Presiden Trump. Anda tahu, dia kata Israel sangat gembira dengan cadangan itu. Apa yang saya nak katakan ialah Israel sebenarnya tidak mempunyai sebarang bantahan khusus terhadap mana-mana bahasa yang digunakan di sini. Israel jelas sedang dirujuk mengenai setiap satu perkara dalam cadangan-cadangan ini. Selagi cadangan-cadangan ini memberi Israel hak untuk kekal di situ tanpa pelucutan senjata Hamas, Israel akan berpuas hati. Israel sangat-sangat berpuas hati dengan status quo di Gaza sekarang. Israel tidak mahu kembali berperang di Gaza. Mereka sangat berpuas hati membiarkan Hamas berkeliaran dan mengganas terhadap rakyat Gaza. Di kira-kira 40% kawasan Gaza yang masih mereka kuasai, sementara Israel menguasai sebanyak 60 hingga 70% daripada jalur Gaza. Dan anda tidak akan melihat sebarang dana besar mengalir masuk untuk pembinaan semula, sehinggalah Hamas benar-benar melucutkan senjata. Dan saya memang percaya, dan saya telah dengar perkara ini, dan kita perlu mendapatkan beberapa pengesahan mengenainya. Orang ramai tidak mahu bercakap tentangnya secara terbuka. Tetapi nampaknya Israel sedang membantu memudahkan penghijrahan perlahan rakyat Gaza yang ingin keluar secara beransur-ansur, membawa mereka ke negara-negara lain tanpa banyak publicity. Dan saya rasa perkara itu akan meningkat semakin lama Hamas mengambil masa untuk melucutkan senjata. Atau selagi keadaan kekal sama, anda akan melihat semakin ramai rakyat Gaza yang mahu keluar dari situ, mahu meninggalkan jalur Gaza. Jadi anda tahu, Israel berpuas hati, saya boleh katakan, dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Trump di sini. Saya hanya berharap Israel dapat menahan sebarang tekanan yang mungkin atau mungkin tidak diberikan oleh Presiden Trump ke atas negara Israel. Tetapi sekali lagi, lihat berapa lama sudah berlalu sejak gencatan senjata di Gaza diisytiharkan. Dan anda tidak dengar Trump keluar dan berkata, saya menuntut pengunduran Israel dari Gaza. Saya harap ia tidak berlaku. Anda tidak dengar dia berkata, saya menuntut pengunduran Israel dari, Anda tahu, dari selatan Lubnan, betul? Dan apa yang Israel lakukan? Strategi yang sama seperti yang mereka lakukan di selatan Lubnan, Israel mahu mengambil semua tanah sehingga ke Sungai Litani, betul? Jadi mula-mula mereka pergi sehingga ke Sungai Litani. Dan kemudian mereka melepasi sungai itu, oke? Dan kemudian apabila ada tekanan diplomatik ke atas Israel untuk mencapai persetujuan, Israel bersetuju untuk berundur ke Litani. Dan Anda mempunyai situasi yang sama sekarang di Gaza. Israel mula-mula menetapkan garisan kuning sebagai sempadan pada dasarnya, menggekalkan kawalan ke atas semua tanah sehingga ke garisan kuning itu. Kita juga telah melihat laporan dalam beberapa minggu lepas bahawa Israel sedang membina penghalang fizikal yang saya rasa kebanyakannya adalah penghalang tanah, tetapi tetap merupakan penghalang yang sangat jelas yang menandakan garisan O. Tetapi Israel sebenarnya telah melangkaui garisan O, mengawal wilayah. Perdana Menteri Netanyahu berkata dalam temu bual bahawa Israel mungkin mengawal sehingga 70% daripada jalur Gaza. Jadi apa maksudnya ialah Israel telah memberi dirinya kelonggaran strategik
untuk berundur ke mana? Garis lama itu. Ya, Betul, jadi awak tahu, saya rasa cara Netanyahu menguruskan situasi ini bersifat strategik. Dan awak semua masih belum dengar Presiden Amerika Syarikat mengatakan bahawa Israel perlu berundur. Nampaknya Netanyahu terus menyampaikan garis merahnya dalam pertemuan bersemuka antara kedua-dua pemimpin ini. Alex, awak ada sebut selatan Lubnan. Saya ingin bercakap tentang perkembangan terkini di sana. Dalam pertempuran kami dengan Hizbullah sepanjang malam Khamis, tentera Israel telah meletupkan rangkaian terowong Hizbullah di kawasan Istana Bofork di bahagian timur selatan Lubnan yang mengandungi 700 tan bahan letupan. Dan pada masa yang sama, Hizbullah telah melancarkan roket, peluru berpandu anti kereta kebal, dan peluru mortar ke arah pasukan IDF, dan IDF membalas di sana. Semua ini sudah tentu dengan gencatan senjata yang masih wujud sekurang-kurangnya di atas kertas. Baik, jadi Mari kita huraikan perkara ini. Kita tahu bahawa Hamas telah membina rangkaian terowong yang luas di bawah jalur Gaza untuk melancarkan serangan ke atas Israel. Untuk melindungi diri mereka daripada IDF, betul? Jadi Israel membina tempat pelindungan seperti yang telah kita bincangkan untuk orang awam apabila terdapat serangan roket supaya orang awam selamat. Apa yang dilakukan oleh Hamas ialah membina keseluruhan rangkaian pelindungan untuk melindungi pengganas mereka daripada IDF dan juga untuk menyembunyikan tebusan. Dan apa yang anda boleh lihat dengan jelas ialah terdapat satu rancangan serangan yang diselaraskan di mana kedua-dua Hamas dan Hizbullah akan menyerang pada masa yang sama. Dan kedua-dua Hamas dan Hizbullah mempunyai rangkaian pengganas yang canggih. Jadi apa yang Hizbullah boleh lakukan sekiranya Hamas dan Hizbullah berkoordinasi dengan betul? Ialah Hizbullah boleh melancarkan serangan pada 7 Oktober. Menyerbu sempadan utara dengan jumlah yang jauh lebih besar dan dengan askar yang lebih terlatih berbanding apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Dan menculik lebih ramai orang berbanding apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Dan di manakah mereka akan disimpan dan disembunyikan di dalam terowong-terowong itu. Jadi apabila Israel melalui kawasan itu sehingga ke Sungai Watani, apa yang mereka temui ialah rangkaian terowong yang canggih. Dan ini bukan kali pertama Israel memusnahkan rangkaian terowong yang besar. Dan kita telah melihat video beberapa letupan itu, di mana mereka telah meletupkan katakanlah rangkaian atau laluan terowong sepanjang 200 meter di bawah tanah. Anda dapat melihat letupan besar di beberapa titik kerana anda menghantar bom ke satu tempat. Dan tiba-tiba anda dapat lihat bagaimana ia keluar di semua titik yang berbeza. Dan ia juga direkodkan pada skala Richter. Betul. Itulah betapa luasnya rangkaian itu, ya? Bukan sahaja terowong, malah hampir setiap rumah orang awam di selatan Litani, situasi yang sama seperti yang berlaku dengan Hamas di jalur Gaza. Setiap rumah orang awam digunakan sebagai tempat simpanan senjata Hizbullah. Jadi itulah yang ditemui oleh Israel apabila mereka pergi dari rumah ke rumah. Dan terdapat banyak rakaman mereka masuk ke dalam rumah, mengalihkan katil dan permaidani dan berkata inilah yang ada di sini. Dan ini ialah Istana Beaufort yang sepatutnya menjadi tapak warisan dunia yang dilindungi. Okey? Dan ia adalah sebuah kubu istana purba yang menakjubkan di sini. Betul, hanya di utara Litani. Sedang digunakan sebagai alamo. Seperti pertahanan terakhir untuk Hizbullah. Israel telah menawannya dan kini mereka telah memusnahkan rangkaian terowong besar ini. Dan siapa yang tidak mengadu tentangnya apabila Israel melakukan perkara itu? Amerika Syarikat tidak mengadu. Amerika Syarikat tidak mengadu tentangnya dan kerajaan Lubnan juga tidak mengadu tentangnya. Baik, kerana kedua-dua Amerika Syarikat dan kerajaan Lubnan seheluan dengan Israel dalam perang menentang Hizbullah. Dan itu adalah perkembangan yang luar biasa. Malah minggu ini, anda akan melihat pusingan rundingan seterusnya antara Israel dan kerajaan Lubnan akan berlangsung di Rom sekali lagi dengan Duta Israel ke Amerika Syarikat, Yehiel Leider, mengetuai rundingan tersebut. Beliau baru sahaja berada di sana 2 minggu lalu. Saya berada di sana pada masa yang sama dan bertemu dengan Duta Leider sejurus selepas beliau selesai pusingan pertama rundingan. Saya telah memberitahu anda bahawa rundingan tersebut sangat mesra antara kedua-dua pihak, bahawa terdapat banyak kepentingan bersama dan kedua-dua pihak telah bersetuju bahawa akan ada satu lagi pusingan di Itali. Dan itu dijadualkan secara tentatif untuk berlangsung dalam beberapa hari akan datang di Rom. Jadi anda tidak dengar Lubnan mengadu. Anda tidak dengar Amerika Syarikat mengadu. Anda juga tidak dengar Perancis atau mana-mana negara lain dalam hal ini mengadu tentang apa yang Israel lakukan. Kerana sangat jelas bahawa Hizbullah adalah sebuah organisasi pengganas yang mengancam Israel. Ia mengancam Lubnan.
Ia ada sekutu, proksi pengganas Iran, dan merupakan ancaman kepada kestabilan serantau. Dan Anda tahu, Israel saya rasa bertindak dengan sangat strategik, baik di dalam Gaza, dan mereka terus bertindak di dalam Gaza terhadap ketua-ketua pengganas di sana, dan juga di selatan Lubnan untuk memusnahkan infrastruktur pengganas Hizbullah. Alex, kita ada satu lagi cerita minggu ini dan soalan pertama ialah bagaimana ini berkaitan dengan Israel. Dan saya bercakap tentang situasi di enklav Afrika Utara yang dipanggil Ceuta. Anda telah melihat kemasukan besar-besaran pendatang. Anda telah melihat video yang menyayat hati di TV tentang ribuan rakyat Maghribi menyerbu masuk, datang melalui darat, datang melalui laut ke kawasan ini. Kawasan yang dikawal oleh Spanyol yang dipanggil Ceuta. Bagaimana? Apa kaitan perkara ini dengan Israel? Sebenarnya, terdapat banyak akaun anti-Israel yang mendakwa bahawa apa yang berlaku di Ceuta ini berpunca daripada negara Israel. Israel yang berada di belakangnya. Semua teori konspirasi ini entah bagaimana dikaitkan dengan realiti itu. Apa yang sedang berlaku? Oh ya, saya baru sahaja melihat satu video yang mengerikan tentang seorang lelaki di jalanan yang benar-benar ditikam hingga mati oleh salah seorang pendatang ini. Jadi, keadaan benar-benar huru-hara di enklav Spanyol ini, yang sebenarnya terletak di Maghribi secara fizikal tetapi dikawal oleh Spanyol. Betul, tepat sekali. Maksud saya, ini memang suasana yang sangat huru-hara. Laporan mengatakan bahwa terdapat seramai 50.000 dan mungkin lebih ramai pendatang yang menyerbu melintasi sempadan ini dan masuk ke Ceuta, Anda tahu, yang merupakan wilayah yang dikawal oleh Spanyol. Dan memang menakjubkan bagaimana pembenci anti-Israel di luar sana hanya menyalahkan Israel atas segala-galanya, kan? Ya. Tetapi apa yang benar-benar menarik tentangnya ialah di sini Anda mempunyai wilayah yang dikawal oleh Spanyol di seberang Mediterranean di pesisir selatan, kan? Pesisir selatan Mediterranean, dan mereka mengawal wilayah ini. Dan Maghribi, yang mana tanah ini secara intrinsik berkait rapat dengannya, mendakwa bahawa Spanyol adalah kuasa penjajah. Di mana kita pernah dengar itu? Di Ceuta di sini. Dan Anda tahu, jadi Spanyol yang telah menjadi, saya boleh katakan, salah satu penyebar maklumat anti-Israel yang paling teruk. Bukan saja dalam bahasa Inggeris, tetapi terutamanya dalam bahasa Spanyol, Anda tahu kebanyakan berita yang diedarkan di seluruh Amerika Latin. Jadi berita tentang Israel itu tersebar ke seluruh Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Liputan itu bermula di Spanyol, di Madrid. Dan Madrid pun bukanlah bandar paling anti-Israel. Kalau Anda pergi ke Barcelona dan tempat-tempat lain, di sana lebih ekstrim lagi. Dan kebencian mendalam terhadap Israel jauh lebih ketara. Dan sekali lagi, bagaimana semua propaganda ini, propaganda anti-Israel, sedang disebarkan dari Spanyol kepada ratusan juta orang. Jadi mereka adalah antara penyebar propaganda anti-Israel yang paling teruk di seluruh dunia. Dan apa dakwaan mereka? Dakwaan mereka ialah, Anda tahu, Israel telah melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan serangan 7 Oktober oleh Hamas adalah wajar atas dasar pendudukan Israel. Betul, Gaza dan apa yang mereka panggil sebagai tebing barat Sungai Jordan. Sekarang kita tahu bahwa ini adalah Judea dan Samaria, bahwa orang Yahudi dipanggil Yahudi kerana mereka berasal dari Judea, bahwa orang Samaria yang baik berasal dari Samaria, betul? Dan mereka itu bukan orang Arab, oke? Dan di sini Anda ada situasi di mana ibarat mengata dulang paku serpih. Kerana Spanyol sedang menduduki tebing selatan Mediterranean di Ceuta. Dan tiada siapa dalam komuniti antarabangsa berkata apa-apa tentang pendudukan itu. PBB pula tidak fikir ada masalah dengan pendudukan itu. Jadi Maghribi berkata, Anda secara haram menduduki wilayah kami. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pula seperti, tidak, kami tidak peduli tentang pendudukan itu. Anda tahu, Turki menduduki Cyprus Utara. Tiada siapa berkata apa-apa tentangnya. Tetapi, satu-satunya pendudukan di seluruh dunia yang dunia ambil peduli ialah Israel mengekalkan kehadirannya di Judea. Seperti jika orang Yahudi bukan dari Judea, dari mana asal orang Yahudi? Jika orang Yahudi tidak sepatutnya berada di Judea, di mana orang Yahudi layak berada? Menurut mereka, Poland. Baliklah. Kita sering dengar, baliklah ke Poland. Kenapa balik ke Poland? Kerana itu satu-satunya contoh dalam sejarah di mana berlaku genosid besar-besaran. 3 juta orang Yahudi dibunuh secara sistematik menggunakan senjata kimia di dalam bilik gas dan kemudian dibakar di krematorium di Poland. Itulah tempat yang diinginkan oleh pembenci Israel ini untuk orang Yahudi. Baliklah ke Poland, baliklah ke M konsentrasi, baliklah ke bilik gas dan baliklah ke krematorium.
Itulah tempat yang mereka mahu orang Yahudi berada kerana mereka tidak mahu orang Yahudi berada di Judea. Anda tahu, semasa Holocaust, Adolf Hitler berkata dalam propagandanya bahawa orang Yahudi adalah satu bangsa tanpa negara. Okey, dan idea asal beliau adalah untuk mengusir semua orang Yahudi keluar dalam satu pembersihan etnik dari Eropah untuk menolak mereka ke kawasan ini, yang pada masa itu dipanggil Palestin, yang merupakan tanah air orang Yahudi. Tanah air orang Yahudi pada masa itu dipanggil Palestin. Dan Hitler bertemu dengan Haj Amin al-Husseini, yang merupakan mufti Baitul Maqdis. Dan mufti itu berkata, "Tidak, kami tidak mahu orang Yahudi di sini. Kenapa kamu tidak bunuh mereka?" Dan Hitler pun berkata, "Oke, mari kita lakukan itu." Jadi, mufti Baitul Maqdis bersekongkol dengan Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi dalam satu genosid yang sebenar. Daripada 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropah, 3 juta di Poland, dengan rancangan untuk menghapuskan setiap orang Yahudi yang terakhir. Jika Anda pergi ke Yad Vashem, yaitu Museum Holocaust di Baitul Maqdis, mereka mempunyai senarai berapa ramai orang Yahudi di setiap negara dan setiap bandar, sehingga ke setiap individu. Sudah tentu. Baiklah, di setengah tempat kita tahu ada 10 orang Yahudi di sini. Jadi tempat yang ada 10 orang Yahudi, mereka tidak akan berpuas hati, melainkan ke-10 orang Yahudi itu dibunuh. Baiklah. Itu adalah pembunuhan beramai-ramai yang sistematik bertujuan untuk menghapuskan setiap orang Yahudi hingga ke orang terakhir. Sementara itu, Israel di Gaza memberitahu orang awam Gaza supaya keluar dari kawasan bahaya. Kerana kami akan meletupkan terowong pengganas yang berada di bawah rumah Anda atau rumah Anda yang sedang digunakan sebagai pusat penyimpanan senjata. Sila keluar dari kawasan itu, bergerak ke tempat yang selamat. Kami tunjukkan di mana zon selamat supaya Anda tidak terbunuh. Baiklah, jadi Spanyol menyebut itu sebagai satu pembunuhan Malah beramai-ramai. mengetepikan Israel melakukan Holocaust. segala-galanya. Bahwa Israel sedang melakukan segala-galanya, segala yang mungkin dilakukan dalam situasi yang sukar dibayangkan. Di mana mereka terpaksa memusnahkan operasi keganasan, sebuah organisasi keganasan yang menguasai seluruh masyarakat, mengalihkan orang awam dari kawasan, mengelakkan korban orang awam. Jadi, itu dikatakan sebagai genosid atas dasar pendudukan. Dan di sini Anda lihat bahwa Spanyol, Anda tahu, yang sedang menduduki sebahagian daripada Maghribi sekarang, sedang menerima balasan yang setimpal dengan lebih. 50,000 pendatang Muslim Maghribi menyerbu tempat itu. Dan ini juga merupakan contoh bagaimana Eropah benar-benar dibanjiri umat Islam. Eropah telah dibanjiri sepenuhnya oleh umat Islam dan keseluruhannya. Dan kerana orang Eropah tidak lagi mempunyai anak, dan umat Islam pula mempunyai lebih ramai anak berbanding orang Eropah, sekali lagi, dengan perbezaan yang sangat besar, hanya dari segi kadar kelahiran. Eropah berada dalam risiko yang sangat serius untuk runtuh sepenuhnya dan secara total. Dan itu salah siapa? Orang Yahudi. Itu salah Israel. Kata Owens. Baiklah, begini. Saya akan setuju dengan mereka. Ia memang salah orang Yahudi. Kenapa? Kerana dalam usaha orang Eropah untuk menghapuskan orang Yahudi, awak tahu, jika Tuhan yang mengatur dunia, baiklah, ada keadilan ilahi yang sedang berlaku di sini. Di mana orang Eropah berkata begini, kami tidak mahu orang Yahudi. Jadi begini, Tuhan berkata, baiklah, kamu tidak mahu orang Yahudi. Baik, bukan sahaja kamu akan dapat orang Islam, tetapi kamu juga akan berkata, kami mahu orang Islam, dan kami akan menjemput mereka dari luar sempadan kami ke dalam masyarakat kami. Jadi jika orang Eropah berkata begini, kami sayang orang Yahudi. Orang Yahudi menguatkan masyarakat kami. Mereka mencapai kedudukan tertinggi dalam ekonomi kami dan dalam struktur politik kami. Mereka menguatkan masyarakat kami, seperti yang mereka lakukan di setiap tempat yang mereka pergi. Jika Eropah berkata, kami tidak mahu itu, jadi sebaliknya mereka akan dengan rela menjemput masuk populasi Muslim ini yang sedang memusnahkan budaya mereka dan mahu menegakkan undang-undang syariah di negara mereka. Dan sekali lagi, kamu tahu, ibarat mengata dulang paku serpih menduduki wilayah di Maghribi dan tiada siapapun bersuara tentangnya, kamu tahu, walaupun perkara ini berlaku. Alex, berkaitan dengan itu, dalam dunia yang gila yang kita diami ini, masa kita sudah tamat untuk segmen Jerusalem Minute minggu ini dari JNS? Media Hub di Baitul Maqdis. Dia Alex Trayman, CEO JNS. Saya Josh Haston, koresponden untuk JNS. Pastikan Anda pergi ke JNS TV untuk semua kandungan hebat. Berikan kami super thanks, langgan, dan layari jns.org untuk berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Jumpa Anda minggu depan di sini dalam Jerusalem Minute di JNS TV.